Suatu hari bila mereka ni yang diketuai oleh Tamim Ad-Dari ni sedang berlayar, mereka ni diuji dengan ombak yang sangat kuat sehinggakan mereka ni terumbang-ambing di tengah-tengah laut dan mereka sendiri tak tahu ke arah mana ombak ataupun air membawa kapal mereka. Sampailah selama 30 hari. Selepas hari 30 hari mereka ni bertemu dengan sebuah pulau yang dikatakan di tengah-tengah laut dan pulau itu terletak di bahagian terbenamnya matahari. Jadi bila mereka ni Tamim Ad-Dari bersama 30 orang pemuda sedang berehat di pulau tersebut, mereka ni bertemu dengan seekor binatang yang bernama Al-Jassasah. Bila mereka bertemu seekor binatang yang bernama Al-Jassasah ni, binatang Al-Jassasah ni membawa mereka, iaitu Tamim Ad-Dari ni dengan pemuda-pemuda lain, untuk bertemu dengan seorang lelaki yang berada di pulau tersebut. Ada setengah ulama mengatakan lelaki tersebut berada betul-betul di tengah-tengah pulau tersebut. Maka bila Tamim Ad-Dari ni pergi sampai ke tengah pulau tersebut, Tamim mendapati ada seolah-olah tempat penahanan. Dan bila Tamim Ad-Dari masuk ke dalam tempat penahanan tu, ada seorang lelaki yang tubuhnya sangat besar dan dia ni, lelaki tersebut bersandar di dinding dan kedua tangan dan kakinya dirantai dengan besi yang sangat besar dan bahagian pehanya dirapatkan kepada bahagian dadanya. Dan lelaki tersebut mempunyai rambut yang tersangat panjang dan tersangatlah kerinting. Jadi lelaki tersebut menanyakan 4 soalan kepada Tamim Ad-Dari. Soalan pertama berkaitan dengan Tasik Tabariyah, soalan kedua berkaitan dengan ladang Baisan, soalan ketiga berkaitan dengan Aizurah, soalan keempat berkaitan dengan Nabi terakhir, iaitu Nabi SAW, adakah diutuskan ataupun belum. Jadi selepas sesi soal jawab berlaku di antara Tamim Ad-Dari bersama lelaki tersebut, maka lelaki tersebut mengaku bahawasanya dia ni adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Apakah ciri-ciri Dajjal ni yang sebenarnya? Yang pertama sekali, ciri Dajjal yang pertama, Dajjal ni adalah manusia. Jadi bila Dajjal ni manusia, of-course Dajjal ni bukan syaitan, bukan iblis, jin dan lain-lain. Ciri yang kedua Dajjal adalah Dajjal ni mempunyai tubuh yang sangat besar. Dan ciri yang ketiga, Dajjal ni mempunyai rambut yang panjang, lagi kerinting, lagi kusuk masai. Dan ciri yang keempat, ramai orang confuse sebenarnya ciri keempat ni. Yang sebenarnya ciri yang keempat, Dajjal ni mempunyai 2 biji mata. Bukan 1 biji mata yang kita tengok dalam movie, yang kita tengok dalam drama dan lain-lain. Tetapi Dajjal ni sebenarnya mempunyai 2 biji mata. Tetapi salah satu matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ciri yang kelima, Dajjal ni di antara kedua belah mata Dajjal tertulis perkataan kufur. Jadi walaupun Dajjal ni manusia biasa, tetapi Dajjal ni mempunyai kuasa sihir yang sangat hebat. Dan kuasa sihir yang paling hebat Dajjal ni adalah boleh menghidupkan orang mati. Jadi setakat nak keluarkan emas, setakat nak beri kekayaan kepada orang, setakat nak beri minuman, makanan tu benda simple bagi Dajjal. Kerana kata Nabi SAW, bila sahaja Dajjal keluar, maka hari pertama Dajjal keluar, maka tidak akan ada setitis air pun di atas muka bumi ni, au kama qala. Bila orang tu beriman kepada Dajjal dan mengakui akan ketuhanan Dajjal, maka orang itulah akan diberi makanan, diberi minuman, kekayaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa tugas Dajjal ni bila dia keluar? Of course lah, tugas Dajjal adalah mencabut iman daripada hati-hati orang yang beriman, sampailah orang itu tidak lagi dipanggil orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika di awal kemunculan Dajjal, bila mana dia mengisytiharkan diri ni sebagai Tuhan, maka pada hari pertama itulah seramai 70,000 orang pengikut Dajjal yang akan berada di belakangnya. Bayangkanlah, hari pertama sebanyak 70,000. Kalau hari kedua, hari ketiga, wallahualam mungkin lagi ramai. Dan yang terakhir sekali, tempoh Dajjal akan hidup di atas muka bumi ini pada ketika itu adalah selama 40 hari. 40 hari, tetapi hari pertama bersamaan dengan setahun, hari kedua bersamaan dengan sebulan, dan hari ketiga bersamaan dengan seminggu. Kalau hari seterusnya seperti hari-hari biasa. Dan kalau kita pukul rata semua tu, Dajjal akan hidup di atas muka bumi pada ketika itu selama 400 hari. Dan bila bertemu di antara tentera Imam Mahdi yang diketuai oleh Imam Mahdi untuk melawan tentera Dajjal, maka Imam Mahdi ni tak boleh nak memerangi Dajjal. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam untuk membunuh Al-Masih Ad-Dajjal.